Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 20 April 2023. 38 penghuni penjara Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan terpilih menjalani program Orang Bebas Berlesen OBB pelepasan banduan secara lesen PBSL sempena Aidilfitri julung kali diadakan serentak seluruh negara. Ia melibatkan penghuni penjara pusat, penjara wanita Kota Kinabalu, penjara Tawau, penjara Sandakan dan pusat koreksional Labuan. OBB terpilih harus menepati kriteria ditetapkan, antaranya penghuni yang menjalani hukuman singkat di bawah setahun tidak melibatkan kesalahan jenayah berat selain berkelakuan baik. Untuk makluman, pelepasan berlesen dari penjara wanita Kota Kinabalu kita ada satu saja. Dan juga di penjara pusat kita ada dalam 15 orang lah. Ia diberikan kepada banduan yang cukup syarat, iaitu di bawah tempoh hukuman 1 tahun penjaraan. Kesumawati ditemui media ketika program pelepasan OBB PBSL sempena Aidilfitri Kasih Keluarga Sepanjang Zaman di Kompleks Penjara Kota Kinabalu. Beliau turut menyeru kepada orang ramai untuk memberi sokongan moral kepada OBB bagi membendung mereka kembali terlibat dalam kancah jenayah. Di Sandakan, 5 penghuni penjara Sandakan terlibat dalam program sama. Istimewanya pembebasan pada kali ini adalah dia sempena dengan Syawal yang akan kita sambut tidak lama lagi. Jadi banduan-banduan ini dapat beraya bersama dengan keluarga pada kali ini, dan dia cukup bermakna bagi banduan, dan ini amat penting sebenarnya untuk jabatan penjara sebab sokongan keluarga ini merupakan elemen paling penting. Gembiralah, keluarga pun datang, adik menengok saya, mengambil saya kan di sini. Saya gembira betul. Kuharaplah begitu, jangan mengulang lagi kesalahan kali kedua lah. Terima kasih juga pegawai-pegawai di sini telah. Saya gembira dan bersyukur tidak terhingga sehingga sekarang perasaan sebagai bangun tidur rasanya. Saya bersyukur juga atas pegawai-pegawai penjara yang mengajar kami di dalam ke arah kebaikan. Saya sangat berterima kasih. Rasa sangat bersyukur sebab selama ini kami tidak pernah berpisahkan hari raya. Sangat bersyukurlah dengan adanya program seperti ini yang dibuat oleh kerajaan, dan berterima kasih kepada pihak kerajaan dan penjara Sandakan kerana dapat membebaskan suami saya sebelum hari raya. Baik saudara, menjelang Aidilfitri, orang ramai mula berpusu-pusu bergerak pulang ke kampung halaman untuk bersama keluarga. Bagi mengetahui keadaan semasa di Terminal Bas Bandaraya Utama Inanam, kita bersama wartawan Rona Newman. Silakan, Rona. Baik Dihya, keadaan di Terminal Bas Express Inanam Kota Kinabalu ini, kalau lihat di belakang saya memang sangat kesesak, dan ini kerana bersempena sambutan Hari Raya Aidilfitri, mereka memilih untuk menggunakan perkhidmatan Bas Express untuk pulang ke kampung halaman, khususnya ke kawasan pantai timur Sabah. Dan oleh itu, untuk mengetahuinya perkembangan lanjut mengenai perkhidmatan Bas Express di terminal ini, bersama saya Presiden Persatuan Pengusaha dan Pemandu Bas Express Sabah Sebok, Datuk Donald Hanafi. Baik, Datuk, bagaimana permintaan jualan tiket setakat ini, Datuk? Pertama sekali, terima kasih kepada RTM kerana bersiaran langsung daripada Inanam Kota Kinabalu Sabah. Ya, beginilah suasana keadaan di Terminal Inanam, di mana orang-orang telah pun kehabisan tiket. Dan antara orang yang paling sibuk sekarang ini adalah operator bas. Orang Sabah panggil kerana berebut sampai tengah malam. Walau bagaimanapun, kita cuba berusaha untuk menyelesaikan masalah ini agar penumpang-penumpang yang tidak bertiket pada hari ini kita dapat selesaikan. Kita doa semoga perkara ini kita dapat selesaikan dengan bantuan bas-bas tambahannya akan kita jemput datang ke terminal ini dengan mendapatkan permit daripada Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah.
Agaknya berapa tiket dijual setiap hari, Datuk? Sejak daripada minggu lepas kita pun telah habis menjual tiket sebenarnya. Yang mana dalam sehari kita keluarkan tiket dari 2,000 hingga 3,000 penumpang sahaja. Yang mana operator bas di terminal ini ialah sebanyak 11 buah operator dan kita lepaskan sebanyak 50 buah bas dalam sehari. Ini untuk menampung keperluan orang ramai yang hendak berada balik kampung. Baik, mungkin peringatan ataupun pesanan bagi kepada pemandu ataupun pengusaha syarikat bas untuk mengutamakan keselamatan para penumpang. Ya, betul. Sejak daripada sebelum perayaan lagi kita telah memanggil pemandu-pemandu bas ekspres dan semua operator agar mengutamakan keselamatan penumpang bila mengendalikan perkhidmatan bas. Terutamanya kepada penumpang-penumpang dan pemandu-pemandu agar keselamatan masing-masing dapat dijaga. Sebenarnya untuk rekod perkhidmatan bas ekspres di negeri Sabah ini kita punya rekod yang cukup cemerlang dan kita tidak pernah terlibat dengan sebarang kemerangan mengenai bas ekspres. Baik, mungkin apakah perbandingan jualan tiket dari tahun lalu dan tahun ini bagaimana permintaannya? Permintaan untuk tahun ini agak tinggi sedikit berbanding dengan tahun lepas. Mungkin ini adalah disebabkan inisiatif yang telah diberikan oleh Kerajaan Perpaduan. Dan ini mendorong mereka untuk terus balik kampung menyambut perayaan Aidilfitri yang mungkin disambut pada esok ataupun lusa. Baik, terima kasih dengan perkongsian yang telah diberikan. Kami kira itu sahaja laporan yang dapat kami kongsikan. Kembali bersama Dihia di studio. Silakan. Baik, terima kasih Rona. Seterusnya, seramai 3,433 pesawah di bawah Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Nabawan menerima sumbangan daripada kerajaan. Ia berupa wang tunai RM200 setiap seorang bersempena sambutan Aidilfitri. Penyampaian disempurnakan pemimpin pembangunan masyarakat Nabawan, Dixon Andipai, yang mewakili ahli Dewan Undangan Negeri Nabawan, Datuk Gani Muhammad Yassin. Diharap bantuan ini dapat meringankan beban serba sedikit kepada rakan-rakan kita yang merayakan Aidilfitri, tapi kami dipahamkan juga yang bukan merayakan juga dibagi dengan bantuan ini, dan kita mengharap pada masa-masa akan datang bantuan ini boleh ditambah lagi. Ahli PPK mengucapkan ribuan terima kasih bantuan Aidilfitri di Nabawan ini. Bantuan ini juga dapat meringankan beban kami lah. Terima kasih kepada pihak PPK Nabawan dan kerajaan yang menyalurkan bantuan, dan kalau boleh semoga ada bantuan yang lebih bertambah. Terima kasih kepada pihak kerajaan dan peladang di daerah Nabawan karena adanya bantuan ini dapat membantu kepada pekabun kecil, khususnya kami di daerah pendalaman ini. Sementara itu, Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah menyampaikan sumbangan RM2,000 dan 100 bakul makanan kepada Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia di Keningau. Menurut timbalan pengurusinya, Awang Sairin Awang Bakar, sumbangan seumpama akan diteruskan ke arah merakyatkan badan ini untuk membantu masyarakat memerlukan. Selain penyampaian bantuan, turut diadakan majlis berbuka puasa di Kampung Merampung, Keningau. Sebanyak 50 kompaun pelbagai kesalahan bernilai hampir RM30,000 dikenakan Pejabat Kesihatan Kawasan PKK Tawau kepada premis menjual juadah berbuka puasa dan peniaga bazar Ramadan sekitar daerah berkenaan. Bagaimanapun, tiada arahan penutupan premis restoran atau gerai dikeluarkan. Antara kesalahan yang kerap kita nampak adalah kesalahan yang tidak memberi suntikan typhoid kepada pekerja yang mengendalikan makanan, pekerja-pekerja yang memakai barang-barang kemas ketika menjual makanan, mengendalikan makanan, air atau apa dari segi pembersihan bersih yang hygiene dan bersih yang tidak bersih lah kita nampak. Dan juga beberapa isu-isu teknikal seperti kad kesihatan, dokumentasi dan pelesinan juga.
Dr. Syamir ditemui pemberita di pejabatnya di Tawau. Setakat Selasa lalu, PPK Tawau berjaya menjalankan pemeriksaan ke atas 550 premis, termasuk restoran, gerai bazar dan gerai lain di luar tapak bazar. Operasi pemantauan dan penguatkuasaan diteruskan sehingga Aidilfitri di samping pemeriksaan kes keracunan makanan yang berlaku pada bulan Ramadan dan Hari Raya. RTM Sabah menerusi stesen Sabah VFM terus giat turun padang menyantuni masyarakat dalam bulan Ramadan ini. Ia melalui program Sabah VFM Prihatin dan Ramadan 2023 dijalankan bersama 8 rakan strategik bagi menyemarakkan sambutan Hari RTM ke-77 tahun. Program diadakan di Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan, antaranya melibatkan aktiviti pemasangan langsir di 6 rumah terpilih. Untuk memberi satu yang berbeza daripada yang sebelum-sebelum ini, di mana kita akan memasang langsir di 6 buah rumah di 6 buah kampung terpilih ya, sebagai salah satu cara Sabah VFM dan juga rakan-rakan strategik untuk menyantuni mereka sempena dengan bulan Ramadan dan juga Hari Raya Aidilfitri. Di samping itu rakan-rakan strategik juga turut menyumbang beberapa sumbangan seperti bakul makanan, pakaian raya untuk 6 keluarga tersebut. Beliau yang ditemui di Kampung Lubuk Lumadan turut memberitahu selain sumbangan langsir, bantuan berupa bakul makanan disampaikan kepada 34 penerima di 6 projek perumahan rakyat termiskin dalam daerah ini. Hadir sama pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram yang juga Adun Lumadan. Rakan strategik seumpama ini kita perlu teruskan karena bagi kami selaku yang berhormat Adun dan juga ahli parlimen ini sangat mengalu-alukan karena strategik seumpama ini, karena dalam program ini mereka sama-sama menyentuni dan membawa apa-apa juga yang keperluan untuk mereka yang kita akan sentuni. Jadi maknanya kalau lebih kerap kita lakukan, maknanya lebih ramai golongan B40 ataupun mereka yang sangat memerlukan bantuan ini. Program dijayakan dengan kerjasama Pejabat Adun Lumadan, UPPM Lumadan, Kolej Teknologi Yayasan Sabah, Kumpulan BTC Berhad, Setco, MUIS, Bernas dan QPEC Sabah. Baik saudara, sekian dahulu paparan untuk Berita Pagi Sabah kali ini. Berita Pagi Sarawak bersama Fazril Hisham Effendi menyusul selepas ini. Dengan itu, saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Merdeka.